Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzat Zain dalam rancangan Bantras COVID-19. Kita masih lagi berada dalam tempoh PKP sehingga 7 Jun 2021. Kita kini berada dalam gelombang yang ketiga. Adakah kita mahu menjadi seperti India, Nepal, Itali dan Indonesia di mana kesnya terlalu banyak sehingga para doktor terpaksa memilih pesakit untuk diselamatkan dan mayat bergelimpangan tanpa tempat ditanam ataupun dibakar? Adakah kita mahu menjadi seperti itu? Ini bukan sahaja tugas kerajaan ataupun tugas barisan hadapan, tetapi tugas kita bersama untuk mengekang penularan virus ini. Jom kita saksikan paparan COVID-19 minggu ini. Gelombang ketiga bermula daripada minggu April ke-39 pada tahun 2020. Sehingga sekaranglah kita boleh lihat pada minggu kebelakangan ini daripada minggu April ke-14 sampai sekarang menunjukkan peningkatan yang ketara untuk jumlah kes secara mingguan. 3 kluster yang menunjukkan jumlah kluster tertinggi adalah kluster tempat kerja, kluster komuniti dan seterusnya kluster pendidikan. Peningkatan kes yang mendadak ini juga dipercayai disebabkan oleh penularan varian-varian baharu yang terdapat dalam komuniti. Untuk di dunia sendiri kita dah ada 4 variant of concern. Yang pertama adalah UK variant, yang kedua adalah South African variant, yang ketiga adalah varian daripada India, yang terakhir adalah Brazilian variant. Untuk jangkitan-jangkitan ini kebanyakannya adalah daripada luar negara. Contohnya untuk Indian variant tidak ada kes tempatan lagi, semua adalah kes import. Untuk UK variant kita ada 8 kes dah sekarang, di mana 5 adalah kes import dan 3 adalah kes jangkitan tempatan. Manakala untuk South African variant semua adalah kes jangkitan tempatan sebanyak 66 kes. Jadi kalau kita boleh lihat untuk kes-kes harian kita semakin meningkat dan yang terkini adalah sebanyak 6,075 kes. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia untuk sepanjang pandemik COVID-19 ini hampir mencecah 500,000 dan jika tidak ada langkah kawalan dan pencegahan yang dijalankan, kita percaya dalam masa terdekat ini sebelum hujung bulan 5 kita akan mencapai jumlah kes di Malaysia sebanyak 500,000. Jumlah kes kematian yang semakin meningkat di mana setiap hari kita hampir melaporkan jumlah kes kematian menghampiri 50 kes kematian setiap hari, menjadikan persentage atau peratusan untuk kadar kematian berbanding dengan kes positif adalah sebanyak 0.42%. Sekiranya rakyat Malaysia tidak mengamalkan norma-norma baru seperti yang diwawarkan oleh kerajaan dan mungkin kita boleh mencapai 10,000 kes sehari. Sekiranya itu berlaku, kita percaya sistem perkhidmatan kesihatan di Malaysia tidak mampu untuk merawat pesakit yang betul-betul memerlukan rawatan, terutamanya di ICU dan yang memerlukan bantuan pernafasan. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Pandemik COVID-19 mendedahkan dunia kepada pelbagai varian baru. Namun 4 yang paling dibimbangi ialah varian India, United Kingdom, Afrika Selatan dan Brazil. India dengan populasi 1.3 bilion kini mencatat 50% daripada kes COVID-19 dan 30% kematian di seluruh dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO menyenaraikan varian India dengan kemungkinannya kebal terhadap vaksin. Kenyataan itu dibuat ketika India mencatat lebih 4,000 kematian dalam tempoh 24 jam dengan lebih 400,000 jangkitan baru dilaporkan. Kala kes India dikaitkan dengan penganjuran ritual mandi di Sungai Ganga pada acara keagamaan Kumbh Mela April lalu, United Kingdom pula gagal menguatkuasakan segera perintah berkurung dan mengamalkan penjarakan fizikal sehingga mencatat antara kes kematian tertinggi di dunia. Sikap ambil mudah Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang pernah menyifatkan COVID-19 sebagai sedikit selsema menyaksikan lebih 11 juta rakyatnya disahkan positif dengan lebih 270,000 kematian. Situasi Brazil diburukkan oleh penyebaran berita palsu termasuk dakwaan vaksin mengubah manusia menjadi haiwan.
Kes tinggi juga dicatat Afrika Selatan yang seperti mana Brazil juga memiliki mutasi yang membolehkannya mengelak antibodi yang dicetuskan oleh vaksin. Virus bermutasi sepanjang masa dan bagi coronavirus, berita buruknya adalah mutasi ini cenderung untuk mendominasi. Dari kajian yang dilakukan, perhimpunan yang melibatkan orang ramai tanpa penjarakan sosial dan ruang sesak adalah punca penularan nombor 1 virus di kala ini. Kesengsaraan dan keperitan yang dirasai oleh pesakit COVID hanya Tuhan saja yang tahu. Dikala berjuang untuk hidup, dikala nyawa di hujung tanduk, hanya doa dan sokongan daripada ahli keluarga yang menjadi penawar. Itulah yang telah dialami oleh Asrul Ambia, seorang pesakit COVID yang telah dijangkiti virus tersebut ketika menjalani pengambaran di Scotland dan terus dibawa ke ICU Hospital Sungai Buloh sejurus sampai ke Malaysia. Seakan mati hidup semula. Kita saksikan kisah pilu beliau dalam segmen Reality. Cabutlah nyawa aku penat sangat ni. Saya seorang bekas pesakit COVID-19 dan saya bagai mati hidup semula. Masa kat Scotland tu kita orang dah dekat sebulan dah tengah bersyuting. Kat Malaysia dia memang dah PKP dah. Kemudian tiba-tiba demam, saya demam. Selera makan memang tak ada lah. Jadi saya pun penat, saya tidur, demam, tidur. Jadi demam tu berlarutan. Dalam 5 hari, 6 hari tak pernah. Seumur hidup saya tak pernah demam macam tu lah. Jadi bila saya check dengan orang rumah saya kat Malaysia, saya video call, saya tanya dia, saya ada simptom-simptom ni. Dia kata awak dah kena COVID. Tapi masa tu kita orang tak percaya lagi COVID, kita orang tak tahu siapa tahu COVID masa tu. So masa balik tu saya ingat lagi last kali saya check in bag, kemudian bila saya pusing troli untuk ke immigration nak check pasport, start daripada situ saya lupa memori hingga ke KLIA. Kalau ikut laporan Teddy dengan isteri saya punya story, hari ketiga tu saya sedar sebab doktor tepuk badan saya. Dia kata, Encik Azrul bangun. Saya nak awak tidur menerak untuk rawatan. COVID ni memang dia akan serang paru-paru kita first. Dia akan tinggalkan darah beku. Bila dia nak pump oksigen, okey tak boleh pump sebab ada darah beku, automatic effect. Jantung, buah pinggang, tekanan darah semua drop. Memang drop teruk. Doktor-doktor tu semua cerita kat saya. Oh, awak sebenarnya macam ni. Baru saya tahu, sebenarnya saya dah memang hampir mati. Jadi untuk menyelamatkan saya, doktor terpaksa memberi saya dos yang tinggi. Jadi efek dia kita macam gangrene, macam orang kata disfrost kalau tengok kan. Parut-parut kat kepala, kat dagu ni memang kesan daripada rawatan. Hari kat situ saya restless, saya nak cabut pernafasan, bantuan pernafasan dia bukan biasa yang tu, dia orang colok dalam tu. Masuk dalam. Jadi saya nak cabut benda tu. Yalah, kita restless dalam tu. Tak nak siapa. Bila saya cabut ni, doktor masuk. Nurse keluar kabut masuk. Saya ingat lagi. Dia orang cakap, Encik, apa pasal Encik? Tolong kami. Jangan buat macam ni. Bagi saya sebenarnya saya tak faham apa yang dia orang cakap tu. Baju apa hampa nak pakai ni? Hampa nak pakai baju apa? Selepas pada saya keluar tu, Allah nak tunjuk saya lah. Tapi sebenarnya baju yang dia nak pakai tu baju PPE tu lah. Masa ICU tu memang, ya Allah, macam-macam benda yang tunjuk. Dan saya terlampau penat. Ya, dia rasa macam kita punya dunia ni berpusing. Saya cakap, Ya Allah, Tuhanku, aku penat, Ya Allah, Tuhanku. Aku penat sangat, Ya Allah, Tuhanku. Cabutlah nyawa aku. Aku penat sangat ni. Isteri saya memang seorang yang kuat lah. Itu saya tak nafikan lah. Dia kata kalau dia mati ni, kalau katakan saya mati, dia kata sampai ke kubur dia tak boleh tengok saya. Pertama sekali saya fikir bila saya sedar tu ayat surah Ar-Rahman, yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Saya selama ni saya fikir saya dapat pergi haji, saya dapat pergi umrah, free tak keluar duit, saya dapat duit bonus apa semua, itulah nikmat yang Tuhan bagi kat saya. Tapi sebenarnya bagi saya lah, apa yang terjadi kat saya ni, saya rasa itulah nikmat yang
Sepanjang tahun 2020 hingga 21 Februari 2021, negara merekodkan 121,297 kes perberhentian kerja dan pengangguran berikutan pandemik COVID-19. Apa nasib mereka, terutama golongan B40 di kawasan bandar? Prihatin dengan nasib mereka, NGO tempatan memainkan peranan bagi memastikan jangan sampai ada yang kelaparan. Gerakan infak Jom Buat Pahala ataupun gejala ini telah saya asaskan bermula dari PKP 1 yang lalu. Sudah pun bergerak ke PKP yang kedua dan kini PKP yang ketiga. Buat masa sekarang PKP 3.0 ini saya tumpukan kepada komuniti-komuniti yang memerlukan, terutamanya ibu-ibu tunggal dan orang-orang yang mempunyai kesusahan dibuang kerja ataupun kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum. Semoga-mogalah dapat meringankan sedikit beban dan selamat menyambut Hari Raya. Dari segi pemilihan, saya buat secara random di mana saya ada sendiri asaskan Facebook Gejala, Gerakan Infak Jom Buat Pahala, dan saya juga ada buat posting random di grup-grup Facebook komuniti penduduk-penduduk setempat. Mereka respon melalui posting-posting saya ini. Mereka kata mereka perlukan susu, mereka perlukan beras, mereka tak ada duit dan sebagainya, jadi kita bantu. Dan sumbangan ini bukan daripada saya sahaja, tetapi sumbangan ini juga daripada orang ramai yang menderma dan menyumbang melalui gerakan infak Jom Buat Pahala ini. Mereka memerlukan bantuan dan sokongan daripada orang-orang yang boleh membantu. Jadi kalau kita tak bantu, mereka sudah pasti akan terhimpit dengan kesusahan dan kita tidak mahu masalah-masalah sosial ini timbul dan masalah-masalah ini memberikan kesulitan kepada mereka, seterusnya menjadi masalah yang lebih besar kepada komuniti sendirilah. Kesusahan, kesukaran dan kesulitan untuk menjalani kehidupan selepas wabak COVID-19 bukan mudah. Bukan mengambil masa hanya sebulan dua, tetapi diramalkan akan mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk memulihkan keadaan dunia. Bukan kesihatan sahaja yang terjejas, tetapi sektor politik, pelancongan dan ekonomi juga turut terjejas. Tetapi masih ada yang memandang enteng mengenai betapa bahayanya virus COVID-19 ini. Kita saksikan paparan yang telah kami sediakan. Polis pada kerajaan Aidilfitri telah memperketatkan pemeriksaan pada sekatan jalan raya susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP 3.0 yang berkuat kuasa mulai 10 Mei 2021. Bagi mengetahui kadar pematuhan SOP pengguna jalan raya, Bantras COVID-19 berada di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke Kuala Lumpur baru-baru ini bagi meninjau aliran trafik. Berlaku sedikit kesesakan di kedua-dua arah pada petang tinjauan, namun kecekapan polis dalam melaksanakan tugas melancarkan pergerakan. Sepanjang tinjauan, hanya satu kes merentas negeri tanpa surat kebenaran dilaporkan. Ularnya berita mengenai kira-kira 500 kenderaan yang diarah berpatah balik di sempadan Kelantan kerana cuba nasib untuk balik kampung beraya tanpa kebenaran membawa Bantras COVID-19 ke Plaza Tol Gombak yang juga laluan utama ke Pantai Timur. Seperti diduga, situasi berbeza dilihat terutama membabitkan aliran trafik ke Kuala Lumpur iaitu di lebuh raya utama Selangor. Kesesakan yang dilaporkan berlaku sepanjang 4 km itu bagaimanapun berikutan ketelitian polis dalam mengadakan pemeriksaan. Kebimbangan mengenai berlakunya pelanggaran SOP terutama kerana aktiviti balik daripada beraya di kampung terpadam apabila pemeriksaan mendapati semua pengguna memiliki dokumen diperlukan. Pengguna yang diperiksa rata-rata memberikan alasan merentas negeri kerana urusan kerja dan kecemasan selain membabitkan pasangan jarak jauh dan mereka yang dikategori dalam bidang perkhidmatan perlu. Kita boleh wujudkan ICU serta-merta sebab kita perlu staf ada berpengalaman. Immigration Malaysia selaku agensi kerajaan paling hadapan di dalam mengawal kemasukan rakyat asing di pintu-pintu masuk telah diberi tugas untuk sama ada menghadkan
ataupun menolak terus kemasukan warga asing yang tidak berkenaan ke negara kita. Jadi Immigration telah memperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai My Travel Pass. Ia menjadi satu single window dalam menguruskan kemasukan dan perjalanan keluar warga negara Malaysia dan juga rakyat asing. Kalau kita masih ingat pada tahun lepas, apabila ketika itu kes di negara kita masih rendah, terdapat 23 negara yang mencatatkan rekod yang begitu tinggi, beratus ribu. Langkah pertama yang dikenakan ketika itu ialah menyekat sepenuhnya kemasukan warga negara daripada 23 negara tersebut dalam menguruskan varian baru ini, iaitu varian India, Afrika dan juga UK. Kita menggunakan konsep yang sama. Kita sekat kemasukan sepenuhnya warga negara India. Kita tambah lagi sekatan ke atas negara-negara yang berjiran. Antaranya termasuklah Bangladesh, Sri Lanka, Nepal dan juga Pakistan. Jadi dari segi urusan diplomatiknya, Wisma Putra terlebih dahulu memaklumkan negara-negara ini bahawa kita terpaksa mengenakan sekatan kemasukan ini dan mereka memahami. Pegawai-pegawai immigration sebenarnya terdedah kepada risiko COVID-19 ini. Yang pertama, kawalan di pintu masuk negara. Yang kedua, kawalan di depo. Semua pendatang asing tanpa izin yang kita tahan di depo-depo immigration berurusan secara terus dengan pegawai-pegawai immigration ini. Dan yang ketiga, pegawai yang melaksanakan operasi di lapangan. Jadi tiga kelompok ini memang mempunyai risiko yang sangat tinggi. Nasihat saya selaku penjawat awam yang terlibat sama di dalam menguruskan COVID-19 ini, daripada awal lagi kita rakyat Malaysia patuhlah sepenuhnya kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dalam suasana kita masih lagi di dalam bulan Syawal sekarang ini, jangan berkunjung ke rumah saudara mara, sahabat handai dan sebagainya. Jangan mengadakan majlis-majlis sosial sambutan Hari Raya. Ini amat penting untuk kita menghentikan penularan wabak ini daripada terus menghantui negara kita. Terima kasih kepada pihak berkuasa, ATM, PDRM dan Immigration kerana sentiasa menjalankan amanat untuk mengawasi pintu sempadan negara. Kawalan kendiri dan pematuhan SOP adalah perkara yang perlu diambil berat. Bukan sesuka hati melanggar arahan yang telah dikeluarkan. Kemana sahaja anda pergi, tidak kira berapa lama, anda harus mengambil tanggungjawab untuk menjalani kuarantin mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Bukan ke sana, ke sini sesuka hati. Kasihanilah barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk membantu melawan virus kerdil ini. Kita ikuti luahan para doktor yang mempertaruhkan nyawa untuk membantu para pesakit. Hospital Sungai Buloh merupakan fully COVID sebab dia buat semua pesakit COVID dekat Lembah Kelang. Sekarang kita jaga pesakit-pesakit COVID yang ada sakit tenat saja. Yang pesakit yang tak penyakit dia tak begitu tenat, kita akan hantar ke MIC. Cabaran utama ialah kita semua letih. Sebab kita dah buat kerja ni hampir setahun. Yang kedua, pesakit jadi semakin tenat, rawatan dia semakin rumit. Kita risau kita sendiri akan jangkiti kuman ini, right? Kerja COVID tu memang lain sikit sebab ramai pesakit kena masuk ward. Tak kisah pagi ke malam. So memang staff kita kerja shift. So doktor memang kerja shift 12 jam dia kerja, right? Jumlah hours mereka kena kerja pun lagi panjang berbanding dengan dulu. Memang itu satu cabaran sebab tak ada orang tahu what is the right way untuk rawat pesakit-pesakit macam ni. Sekarang masalah pula yang kita panggil variant. Variant ada datang. Bila variant datang, pesakit kita jumpa pesakit-pesakit yang semakin teruk. And so kita terpaksa ubah awal rawatan. So setiap kali nampak macam kita kena ubah rawatan, ubah cara kita rawat pesakit ini. That's I think cabaran besar. So biasanya COVID-19 memang orang yang tua dapat sakit yang teruk, tapi sekarang kita nampak orang muda pun dapat sakit teruk. Kita fikir ini sebab of this variant.
Semua negara bila varian masuk, memang cases semakin naik. Kita boleh buka stadium, kita boleh buka sekolah untuk buat PKRT, untuk menjaga pesakit-pesakit yang kurang tenat. Tapi kita tak boleh wujudkan hospital, kita tak boleh wujudkan ICU serta-merta sebab kita perlu staf ada berpengalaman. Kita tak boleh dapat staf berpengalaman dalam seminggu dua. Kita kena memang ajar mereka and then bagi mereka dapat pengalaman rawat pesakit akan ambil tahun-tahun baru boleh buat. Itu yang kita risau. Kita kena belajar daripada negara-negara lain yang dah buat lagi. United Kingdom dan USA. Bila nampak negara-negara ini, so kita fikir jawapan untuk kita ialah vaksinasi. Penyakit teruk yang saya cakap tadi yang kena masuk ICU semua akan kurang dengan vaksinasi walaupun ada mutasi. I don't think COVID-19 akan hilang sepenuhnya. Kuman tu mesti ada lagi, right? Kalau kita boleh capai imunisasi for at least 60-70% of our population, apa yang saya harap ialah COVID-19 akan jadi satu penyakit yang bukan begitu teruk. Segala pengorbanan yang anda lakukan, hanya Tuhan saja yang dapat membalasnya. Itu tugas Barisan Hadapan. Apa pula tugas kita sebagai masyarakat? Tugas kita tidak sesusah mana. Kita hanya perlu menjaga SOP serta jaga diri, jaga keluarga. Ingat, jangan disebabkan perbuatan anda, orang lain menjadi mangsa. Itu sahaja paparan Banteras COVID-19 minggu ini. Jumpa lagi di hari yang sama dan di waktu yang sama pada minggu hadapan. Ingat, Banteras sampai tumpas, kita mesti menang. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana immigration antara agensi utama ataupun agensi yang paling awal diberi peluang untuk mendapatkan vaksin. Dan setakat ini daripada 14,000 anggota dan pegawai immigration ini 10,640, itu lebih kurang 85% daripada mereka telah pun divaksin.